Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang dihormati muslim majlis, seluruh ahli jabatan kuasa surau, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya nampak tuan-tuan dan puan keletihan. Dan daripada kuliah subuh, kuliah duha, kuliah zuhur pula. Jadi saya tidak berhasrat untuk memanjangkan bicara tentang tajuk yang diberi kepada saya ni, umrah yang mabrur ataupun haji dan umrah yang mabrur. Bagaimana kita boleh mengetahui sama ada ibadah haji dan umrah yang kita kerjakan itu diterima oleh Allah Subhanahu. Saya sendiri pun haji dah 2 kali, umrah 3 kali. Jadi agak-agak layak juga nak cakap tentang. Kalau ustaz tu haji pun tak pernah pergi, umrah pun belum pernah buat, saya ingat terang saya. Sebab dia belum ada pengalaman. Jadi orang yang tak ada pengalaman, macam mana dia nak cakap benda yang dia belum buat? Betul tak? Ceritanya begitu. Kita ni tuan-tuan, haji umrah ni, kita boleh baca buku, tapi itu teori. Bila praktikal, kelang kabut. Saya insyaAllah lah, walaupun tahlil bidang haji dan umrah, tapi sedikit pengalaman akan kita kongsi tentang ibadah haji dan umrah, termaktub dalam surah Al-Baqarah pada ayat 196. Wa atimul hajj wal umrata lillah. Dan sempurnakanlah haji dan umrah kerana Allah semata. Jadi tuan-tuan dan puan, sebagaimana yang kita ungkapkan, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Al-An'am surah ke-6 ayat 162. Sesungguhnya solatku, ibadahku, hidup dan matiku kerana Allah. Termasuk aku mengerjakan haji dan umrah juga kerana Allah. Jadi kalau tuan-tuan pergi ke Mekah musim haji, kan, ada yang buat haji tamattu, sampai ke Mekah dia mulakan dengan umrah dulu, haji kemudian. Ada sebahagian dia buat ifrad, dia terus niat haji, umrah kemudian. Dan haji qira ni selalunya untuk wanita saja yang datang haid, tak sempat nak menghabiskan umrah, maka ketika itu dia niat qira, umrah dan haji sekaligus. Sebab tak sempat dah, semua dah sibuk nak turun ke Arafah. 3 macam haji. Jangan jadi haji yang keempat, haji bakhil. Ada duit tak mau pergi, ini haji bakhil namanya. Cerita gitu. Sebab tuan-tuan letih, nanti mengantuk, dia kena coletih sikit. Baik. Jadi berdasarkan surah Al-Baqarah ayat 196, itu tuntutan tuan-tuan, haji dan umrah. Itu mungkin pagi tadi telah disentuh oleh semua, kan. Bagi saya, cuma nak tanya pihak penganjur, ke berapa nak berhenti ni? Tak ada had lah. Itu bila nak solat zuhur. Saya nak pergi makan kenduri lagi ni, jauh pula. Tak apa, kita ringkaskan. Bagi saya tuan-tuan dan puan, memang ciri-ciri haji dan umrah yang mabrur ini banyak. Saya ingat sekadar 7 perkara cukuplah untuk menilai sama ada ibadah yang kita kerjakan ini diterima atau sebaliknya, mabrur atau mardud atau ditolak. Pertama sekali saya melihat, kalau kita nak tahu kita ni ibadah haji yang kita kerjakan ini diterima oleh Allah, ulama menyatakan kita perlu berusaha menambah ilmu pengetahuan agama.
Kenapa tuan-tuan? Bila kita pulang ke Malaysia dengan title haji, kadang-kadang kita akan menjadi sumber rujukan. Haji, nak tanya sikit. Taklah gabut. Tambah pakai jubah macam ni pula kan. Serban lagi ni kompon yang alim ni. Tengok-tengok alim kecil kan? Yang tu yang kita perlu berusaha menambah ilmu pengetahuan agama. Kalau kita pulang ke Malaysia ada usaha ke arah itu mabrur. Sebab apa tuan-tuan? Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Maksudnya, siapa yang Allah nak beri kebaikan kepadanya, Allah beri kefahaman agama kepadanya. Hadis ini disokong oleh Al-Baqarah 269. Yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira. Allah Subhanahu wa taala mengurniakan al-hikmah. Al-hikmah ni tuan-tuan dan puan-puan ialah kefahaman yang mendalam tentang Al-Quran dan As-Sunnah kepada sesiapa yang Allah kendaki. Dan sesiapa yang dikurniakan al-hikmah itu, maka sesungguhnya dia telah mendapat kebaikan yang banyak. Masya Allah. Saya dah sebut kali kedua saya datang ni, kali ketiga kalau tak silap. Kenapa ilmu agama perlu dan wajib dituntut? Tadi hadis Bukhari dan Muslim. Kerana asas-asas seseorang nak jadi baik bermula dengan memahami agama. Nak faham selok belok agama, ni tempat dia surau dan masjid, bukan kedai kopi. Kedai kopi dia buka wrestling lah. Tengok WWF, tak ada faedah. Tapi di sini insya-Allah bermula di sini surau atau masjid. Dan kita perlu fahami menuntut ilmu ni kewajiban. Talabul ilmi fariidatun 'ala kulli muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Wajib, fardu ain. Dan kelebihannya, man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a. Hadis Tirmizi. Kedudukan hadis hasan, bukan dhaif, hasan dalam kitab Riyadhus Shalihin. Sesiapa yang keluar dari rumahnya kerana menuntut ilmu agama, dia diberi ganjaran pahala umpama orang berjihad di jalan Allah. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ila jannah." Sesiapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, kata lagi ilmu agama tuan-tuan. Yang saya pergi juga ke Yaman, Nawai itu nak mendalami sikit sebanyak ilmu-ilmu agama. Allah akan permudahkan baginya jalan menuju ke syurga. Justru tanda-tanda mabrurnya haji atau umrah, apabila kita pulang ke negara kita, kita senantiasa berusaha untuk menambahkan ilmu pengetahuan agama. Tapi walau bagaimanapun tuan-tuan ingatlah, ini peringatan Allah dalam surah Yusuf surah 12 pada ayat 76. Hebat macam mana pun ilmu kita tidak setanding dengan ilmu Allah. Itu kita kena ingat. Wa fawqa kulli dhi 'ilmin alim. Di atas orang yang berilmu pengetahuan, ada lagi yang lebih berilmu pengetahuan daripadanya. Kena ingat, yang paling berilmu Allah. Tapi kita perlu berusaha untuk mendalami ilmu agama. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, tanda mabrur di antaranya ialah kita perlu memelihara kemurnian akidah. Macam tadi Ustaz Muhammad Kamil sebut, kita dapat cium Hajarul Aswad kerana Allah yang tolong. Kita kena percaya. Saya 2 kali pergi Mekah haji, 3 kali umrah, sekali tak dapat cium. Sekarang saya tahu lah macam mana nak dapat cium. Saya sempat tengok tadi, dia ada cara dia kan? Tapi yang keduanya, saya tak pernah berusaha ke arah tu. Sebab saya pergi Mekah bukan niat nak cium Hajarul Aswad kan? Sebab Umar Al-Khattab pernah berkata,
Kalau Nabi tak cium, aku pun tak cium. Betul tak? Kalau tak silap, Abu Lahab, Abu Jahal pun cium tu. Kan? Ceritanya bukan soal dapat cium, tak dapat cium. Yang penting kita pulang semula ke negara kita, kita perlu memelihara kemurnian akidah. Mungkin pagi tadi guru saya telah bahas dan berbagai Ustaz Zakaria Haji Ahmad. Satu guru saya, walaupun dia lebih muda daripada saya, dia mungkin hitungan 54 tahun. Saya 60 tapi nampak macam 40. Awet muda. Kan? Itu guru saya yang telah menyedarkan saya kepada Islam yang sebenar. Selain daripada beliau, Ustaz Al-Ghazali Haji Hasbullah Al-Marhum, ini di antara ustaz-ustaz yang ingin saya ikut kuliah mereka. Jadi soal akidah ni soal penting. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wal ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Sama ada kita umrah setelah kita ke Tanaim atau Jarana atau Hudaybiyah, nah, kita solat di sana 2 rakaat, kemudian kita niat untuk mengerjakan umrah. Jadi dalam perjalanan daripada Tanaim ke Hudaybiyah ke Jarana, nak pulang semula untuk menyempurnakan rukun-rukun umrah tu, kita disunatkan bertalbiyah. Talbiyah ni soal akidah. Cuba tuan-tuan tengok makna dia. Ya. Di penghujung la syarika lak, tak ada sekutu bagimu. Setiap hari kita dapat menyempurnakan umrah sunat. Masya Allah, sebulan dia Mekah 30 kali umrah sunat. Hebat. Ustaz 3 kali. Kenapa Ustaz buat tak banyak? Saya pahala banyak kan. Awak tu tak Ustaz buat lebih sikit lah. Tapi tuan-tuan, walaupun umrah setiap hari, kalau tak jaga akidah, saya akan jawab di penghujung insya-Allah berdasarkan tafsir ini, muka surat 350. Tafsir Pimpinan Ar-Rahman. Jadi kena jaga akidah. Yang kita laungkan, kita bertalbiyah, kita sebut la syarika lak. Penceramah seorang je. Tidak ada sekutu bagimu. Ini soal syirik muslimat. Ingat tau, syirik kecil membatalkan pahala amalan. Syirik besar membatalkan pahala amalan dan sekaligus membatalkan iman dan Islam. Itu beza. Kalau syirik kecil, Suratul Kahfi ayat 110. Tuan-tuan sudah baca Suratul Kahfi kan? Faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Pastikan kita beribadah kerana Allah, bukan kerana mertua. Ya. Kalau pergi setiap hari umrah, setiap kita nak compete dengan rumit kita dekat Mekah, berapa kali? 5, aku 15 tak jadi. Betul tak? Faham tak ni? Ya. Tapi kalau syirik besar tuan-tuan, An-Nisa 48, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yusyrik billah faqad iftara ithman azima. An-Nisa ayat 48. Syirik dosa besar yang tidak diampunkan oleh Allah. Ini ayatnya. Allah boleh mengampunkan dosa selain pada itu kepada sesiapa yang Allah kehendaki. Tapi kalau syirik akbar, syirik besar, saya akan buat contoh selepas ini. Kalau tidak tuan-tuan tak faham. Syirik kecil contohnya tadi, kita beribadah kerana makhluk, kerana mentua, kerana manusia. Syirik besar, tapi saya baca dalil dulu. An-Nisa 48, dosa yang tidak diampunkan oleh Allah. Apa dia syirik besar? Dia berlaku dalam 2 keadaan. Pertama, mempersekutukan kekuasaan Allah. Sesiapa yang beriktikad, berkeyakinan
makhluk juga ada kuasa seperti Allah, batal imannya Islam. Api itu tuan-tuan, api itu makhluk lah. Makhluk lah. Api ni logik akal muslimat, dia mampu menghanguskan sesuatu benda. Betul tak? Kalau jadi rumah terbakar, habis. Macam di Teluk Kumar tu kita simpati lah. Kan? Seorang suami dan anak yang masih kecil rentung. Semua kita akan jawab, api menghanguskan. Kan? Mampu menghangus. Tapi sebenarnya yang menghanguskan bukan api, Allah. Kuasa di tangan Allah. Mana dari Quran? Surah Al-Anbiya, surah ke-21 ayat 69. Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, Allah perintahkan kepada api, makhluk yang dicipta, jadikan dirimu sejuk. Sekarang sejuk sebab duduk dalam kuat. Dan selamatkanlah Ibrahim alaihissalam. Itu dalil. Manusia ni tak ada kuasa, atau makhluk tak ada kuasa. Makan ubat, kita akan sedar tuan-tuan. Bila sembuh, Tuan Haji, kita meyakini ubat yang menyembuhkan. Tidak. Mana dalil Ustaz? Ada Asy-Syu'ara surah ke-26 pada ayat 80. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Dan apabila aku sakit, engkau yang menyembuhkan aku, bukan ubat. Jadi makan ubat buat apa Ustaz? Makan ubat sebab ini tuntutan agama. Kita perlu ikhtiar. Ada dari Quran Ustaz, confirm ada surah ke-13 Ar-Ra'du di pertengahan ayat ke-11. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Dr. Yusuf Qaradawi sendiri mengambil dalil ni tuan-tuan dan puan-puan. Manusia diberi akal dan manusia perlu ikhtiar dan usaha untuk mengubah nasib hidupnya. Boleh? Ikhtiar saja. Tapi bila sembuh, jangan kata ubat yang menyembuhkan, syirik. Tuan-tuan kena belajar bab tauhid ni dekat guru saya, Tuan Guru Haji Saleh Musa di Sik Kedah. Orang alim, dia belajar di Mekah 12 tahun Tuan Haji. Kita pergi Mekah tak boleh alim sebab 12 hari ya. Tu pun kadang-kadang package slack dia. Kan? Itu cerita dia. Nah, mempersekutukan kekuasaan Allah. Dalam ni ada muka surat 1043, surah Al-Ankabut surah ke-29 ayat 41. Masalul ladzi nattakhadhu min dunillahi awliya kamathalil ankabut ittakhadhat baita wa inna awhanal buyut la baitul ankabut law kanu ya'lamun. Ini dalil dia. Ayat ini menyatakan tuan-tuan, sesiapa yang pergantungannya tidak kepada Allah tetapi terhadap makhluk, syirik, batal iman dan Islam. Tuan-tuan dengar muka surat 1043. Hari ni nampak muka-muka baru pula tadi. Muka-muka lama dah tak ada. Boleh tak? Hijrah. Cerita haji pun tuan-tuan, haji baik umrah, dia ada kaitan dengan akidah. Kalau tidak, Nabi tak ajarkan labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Tidak ada sekutu bagimu. Tuan-tuan dengar, yang ni kalau mereka mengetahui hakikat ini, makna bergantung pada makhluk, tentulah mereka tidak tergamak melakukan perbuatan syirik yang bodoh itu. Ini yang disebut mempersekutukan kekuasaan Allah. Boleh Ustaz? Yang depan saya ni pun Ustaz dia, kebetulan nama sama Ustaz Syarif. Cuma dia tak ada cerai, saya ada cerai. Itu saya punya trademark, cerai. Ini semua satu Malaysia dah tahu kan. Yang kedua, syirik berlaku mempersekutukan pelaksanaan hukuman Allah. Ini syirik ini. Tak ada makna tuan-tuan kita buat haji setiap tahun umrah tapi kita mempersekutukan Allah. Sebab tu haji yang mabrur, umrah yang mabrur, dia perlu memelihara kemurnian akidah. Macam mana mempersekutukan kekuasaan Allah? Allah memerintahkan kita dalam Quran,
Dalam surah Al-Ma'idah ayat 38, kesalahan mencuri, potong tangan, kita tak mau. Betul tak? Kita pindah, kita ubah. Kita kata kita denda atau penjara. Syirik. Siapa yang memindah undang-undang tersebut, dia sudah berlagak seperti Tuhan. Dia syirik. Yang menerima pakai undang-undang yang dia ubah juga syirik. Sama-sama batal iman dan Islam. Adakah Ustaz? Allah. Tak, kalau Ustaz nak bohong, Ustaz-Ustaz ni semua warak-waraknya. At-Taubah ayat 31. Tuan-tuan rujuk tafsir Profesor Mahmud Yunus, muka surat 266. Kau berapa tu aja nak berhenti ni? Saya kalau dia dapat mikrofon dia tadi. Lebih baik bagi tahu kau berapa nak berhenti. Pukul 3. Pukul 3 tu haji sambung lah. Kan? Bagi tajuk ni memang sedap nak kupas. Kan? Syaitan itu jangan tak faham. Mempersekutukan pelaksanaan hukuman Allah. Allah nak gubah sesuatu undang-undang, dia tak refer kat siapa-siapa tuan-tuan. Sila rujuk surah Kahfi surah 18 ayat 26, wala yusyriku fi hukmihi ahada. Aku tidak mengambil sebarang penolong dalam nak menentukan hukum hakam undang-undang peraturan aku. Dia tak perlu tanya pada malaikat. Ini tuan-tuan. Boleh? Am lahum syuraka syara'u lahum minad din ma lam ya'zam bihi al-syura. Surah 42 ayat 21. Tuhan tanya, kamu ni ada lagi ke Tuhan selain aku yang menggubah undang-undang peraturan hidup untuk kamu? Kamu tak nak ikut undang-undang peraturan aku, nak ikut undang-undang peraturan manusia. Tuhan cabar manusia dengan dua ayat. Al-Baqarah 140, Al-Hujurat ayat ke-16. Al-Baqarah, qul a'antum a'lamu amillah, katakanlah, apakah kamu lebih tahu daripada aku? Betul, Bapa? Nampak susah hati? Letih tu Tuhan jawab kita. Cabaran yang kedua, qul la tu'allimuna Allah bidinikum wallahu ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard wallahu bikulli syai'in alim. Al-Hujurat surah ke-49 ayat ke-16. Katakanlah, apakah kamu nak mengajar aku tentang agama kamu? Biadab semua manusia ni. Makan, minum rezeki aku, sedut udara aku. Betul tak tuan? Tiba-tiba tolak undang-undang peraturan aku. Sedangkan aku tahu apa yang ada di langit dan di bumi, dan aku tahu setiap segala sesuatu. Tuan-tuan boleh tahu segala-galanya lah. Itu saya beritahu di mana. Ini mungkin bukan kawasan UK. Saya bagi satu teka-teki, satu soalan matematik. Siapa boleh jawab, saya bagi RM1,000. Ada satu angka yang boleh dibahagi dengan semua angka tetapi tidak berbaki. Satu saat ni sekarang ada. Nasib baik tak sempat. Tentu pergi cari apa angka tersebut. Boleh dibahagi dengan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tetapi tidak berbaki. Yang boleh jawab Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Ini soalan Yahudi. Yahudi masuk Islam, Ustaz Syaril. Ini Ustaz Syaril juga pun jangan lupa tu. Nak jemput dia sama boleh kan? Ini Syaril Junior, ini senior. Apa tuan-tuan? Sebab tu jangan mempersekutukan pelaksanaan hukuman. Kita tak layak tuan-tuan untuk mengubah syariat, undang-undang peraturan hidup. Kerana kita kesemua kita menumpang di bumi Allah. Dalilnya di antaranya muka surat 16 dan kitab. Muka surat 16 baru masuk Zuhur. Boleh sikit lagi? Boleh tuan-tuan perempuan nampak terletih. Saya pun nak pergi Mekah Nuriyah. Kalau lewat sekali pergi-pergi dah tutup dewan, balik awal. Dah tanggung. Khalifah ialah seorang dipertanggungjawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengatur kehidupan manusia di bumi dengan berdasarkan wahyu dan syariat Allah supaya kehidupan manusia itu teratur. Jelas tuan-tuan, kita tak boleh buat undang-undang peraturan sendiri sebab kesemua kita ni menumpang di bumi Allah. Tahu dah? Tuan-tuan sedar dah ni.
Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala pernah berkata, An-nasu duyufu rahman fil ardi. Manusia adalah tetamu Allah di atas muka bumi. Saya hari tetamu tuan-tuan, pukul 1 sampai 1.45. Tetamu diberi air zam-zam. Saya kalau boleh saya nak fresh orange. Tapi air zam-zam hebat. Apa yang disajikan itu saja yang saya terima. Tetamu. Dah faham tak? Kita tetamu Allah ni tuan-tuan. Kulla yawmin huwa fi sya'n. Tuan Rajab tafsir Al-Sawi kesurat 887. Jangan sombong. Kehidupan kita semua ni Allah yang kontrol ni. Satu hari kita tinggi melambung, akhirnya kita tersepuh, terhempak ke muka bumi. Itulah nasib kita tuan-tuan. Orang yang peringkat awal orang tak kenal, tiba-tiba naik. Azahir terus. Tuan-tuan baru kenal dia 3-4 tahun ni saya kenal dia tahun 2000. Sebab masa tu saya memang terkenal. Sampai hari ni saya masih terkenal. Dia jemput saya bersama di Surau Ladang. Buka YouTube tahun 2000. Dia jadi pengusi majlis, saya yang berceramah. Tapi Allah nak naik darjahnya. Itu kerja Allah tuan-tuan. Kita jangan sombong. Dia yang kontrol kita. Boleh? Jadi yang ketiga ni, yang ke berapa tu? Yang ketiga. Saya nak test tuan-tuan, orang ingat tak ingat? Haji dan umrah yang mabrur yang ketiganya, sifatnya kita perlu memelihara kemuliaan akidah. Akidah ni soal keyakinan. Afa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukma liqaumin yuqinun. Surah Al-Ma'idah ayat 50. Tuhan tanya ni, ini soal akidah. Apakah undang-undang jahiliah yang kamu kendaki? Undang-undang siapa yang lebih baik, lebih adil daripada undang-undangku bagi kaum yang yakin? Kalau Tuan Haji meyakini undang-undang Allah yang paling adil, mampu menyelesaikan segala permasalahan, wajib kena mengamal undang-undang Allah. Ini soal akidah. Sebab tu Allah tanya, bagi kaum yang yakin. Kita Melayu tak berapa nak yakin. Kita lebih menyanjungi undang-undang ciptaan manusia yang sudah terbukti, proven dalam bahasa Inggeris. Zalim. Betul tak? Jangan hukum lagi ni pula kan? Tukar kemah apa? Itu cerita dia. Okeylah, yang ketiga. Yang keempat. Yang tadi yang tiga. Yang pertama, berusaha untuk menambah ilmu pengetahuan agama. Yang kedua, apa dia? Cari, tak cari. Ya. Akidah. Amalnya yang ketiga lah ni. Macam mana tuan-tuan kata yang keempat? Tuan-tuan ni keletihan ni. Yang ketiga, menghayati Al-Quran dan As-Sunnah. Di Mekah tuan-tuan baca setiap hari, Masya Allah. Balik-balik ke Malaysia, tolak wuduk. Kamu pergi umrah haji berapa? Jadi bagaimana tuntutannya Ustaz? Kalau tuan-tuan tengok surah Al-Baqarah ayat 120 diikuti dengan ayat 121, ulama meletakkan sedemikian rupa, rupanya ada pengajaran. Siapa ingat Al-Baqarah 120? RM10 satu saat, sekarang habis. Walan tarda anka al-yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Dia hendak juga duit saya. Yang nak murid ni lawan tu guru ni. Dan selagi tidak akan redha Yahudi dan Nasara, sehingga kamu umat Islam mengikuti cara hidup mereka. Itu ayat 120. Tengok 121. Inilah orang-orang yang menghayati Al-Quran dan As-Sunnah. Alladzina atainahumul kitab yatslunahu haqqa tilawati ulaika yu'minuna bih wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Orang-orang yang kami beri Al-Quran, lalu mereka membaca Al-Quran dengan sebenar-benar bacaan, mereka lah orang-orang yang benar-benar beriman.
Dan sesiapa yang kufur, kata Allah, merekalah golongan yang rugi. Apa maksud membaca Al-Quran dengan sebenar-benar bacaan? Apakah yang telah diisytiharkan Johan tilawatul Quran qori itu tak betul? Dia baca je betul. Ini maksudnya mengamal segala isi kandungan Al-Quran. Itu tuntutan menghayati Al-Quran As-Sunnah. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, kitab Allah Azza wa Jalla huwa hablullah, man ittaba'ahu kana 'ala al-huda wa man tarakahu kana 'ala dhalalati. Tuan-tuan boleh bertemu hadis ini, mukadimah mustikah hadis. Mukadimah mustikah hadis. Hadis yang ketiga insya-Allah. Al-Quran, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah tali Allah. Siapa yang mengikutinya, maka dia dapat petunjuk. Siapa yang berpaling padanya, mereka lah orang-orang yang sesat. Sebab tu tuan-tuan jangan meragukan Al-Quran baik, As-Sunnah baik. Tak ada makna dah. Dah pergi Mekah, tiap tahun pergi umrah dengan Zahafiz sebenarnya. Duduk Zam-Zam Tower, balik-balik Zam-Zam Al-Qasam. Apa cerita ni? Duduk tak sesuai dengan itulah, ikut apa yang terkandung dalam Quran. Al-Baqarah 121. Nak ringkas saja, tuan-tuan keletihan lah. Ya, sebab saya kelaparan. Saya nak pergi makan Nabi ini. Nabi berpesan, taraktu fikum amrain ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Kitabullahi wa sunnati. Selama mana kesemua umat Islam berpegang teguh pada Al-Quran As-Sunnah, selama itulah tidak sesat. Menghayati Al-Quran As-Sunnah, ciri-ciri haji dan umrah yang mabrur. Boleh? Boleh dek? Nampak macam belum jawab pernah pergi Mekah? Sahabat? Pernah lagi? Berapa kali? Pergi dengan Zafiz lah? Ni dah Zafiz dah okey lah. Pergi umrah? Lepas ni pergi haji lah. Yang keempat, baru masuk yang keempat. Tuan-tuan ni terlelap ni. Yang keempat, ibadah kita meningkat. Itu tanda-tanda mabrur. Sebelum pergi Mekah ni, Allahu Akbar, tahajud tak pernah buat, asyik terkejut saja. Faham terkejut? Dah lah bangun subuh lewat, takbir pula tu. Allahu Akbar. Tahajud dalam surah Al-Isra, surah ke-17 ayat 79. Sunat muakkad ni. Satu-satu solat yang disebut dalam Quran. Wa minal laili fatahajjab bihi nafilatan lak asa yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Kita kat sana tak pernah solat dalam hotel pun tu. Alhamdulillah pergi Masjidil Haram. Sejam sebelum masuk subuh kita dah ada lah solat tahajud, solat hajat, solat witir. Pulang ke Malaysia kekal. Tadi Ustaz Muhammad Kamil sebut istiqamah. Fastaqim kama umirta, surah Hud ayat 100. Kita beristiqamah dengan amalan-amalan tersebut. Masya Allah, itu mabrur lah tu. Kalau sebelum pergi tahajud kuat, duha kuat, pergi balik semula, hilang terus. Itu mardud namanya. Kita balik, kita baca Quran, kita selawat, amalan-amalan yang kita kerjakan kat sana, mana betul. Dan cuma pesanan saya lah, pengalaman sedikit pengalaman. Kalau compare dengan Datuk, saya kalah lah pada Datuk Mr. berapa puluh kali pergi Mekah. Kita tuan-tuan, kalau di Mekah, di Madinah tu lebih kalah sedikit amalan-amalan. Sebab di segi ganjaran pahala banyak. Kalau kita biasa buat 5 rakaat solat malam di Malaysia, di sana lebih kan sikit. Saya buat mudah. Sebab tuan-tuan bayangkan tengok solat 2 rakaat di Masjidil Haram 100,000 ganjaran pahala tuan-tuan. Jadi bila pulang ke Malaysia, tak payahlah solat sunat banyak-banyak, pahala banyak lah. Ini balunnya awak. Ceritanya gitu. Ada ustaz yang menghuraikan hadis tersebut tuan-tuan.
bukan solat saja. Apa sahaja yang kita lakukan di Masjidil Haram, ganjarannya 100,000 kali ganda. Baca Qurannya, berzikirnya, Masya Allah. Tuan-tuan, ibadah kita meningkat. Saya selalu baca hadis qudsi Imam Bukhari, wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba. Dan senantiasa hamba-hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunat, nescaya ku kasih akan hambaku itu. Tuan-tuan tak nak kat Tuhan cinta kasih kat kita. Manusia tak kasih kat saya, tak apa dah tu, I don't give a damn, you know. Tapi kalau Allah tak suka saya susah hati. Sebab yang kontrol kita ni dia. Perjalanan kehidupan kita dia yang kontrol. Tapi kalau kita senantiasa mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan-amalan sunat, insya-Allah Allah kasih kepada kita, tuan-tuan. Sebab itu bila kita pulang semula ke Malaysia, ibadah kita meningkat ataupun istiqamah berterusan. Khairul a'mal adwamuha wa in qalla, hadis Bukhari dan Muslim. Sebaik-baik amalan yang berterusan walaupun sedikit. Berapa dah? 4 kali 5 kali 4. Oi, apa lambat? Siapa tu macam dah 7 lah. Saya kesian tuan-tuan daripada pagi tadi kan. Yang kelimanya ialah redha dengan ketentuan Allah. Ini yang banyak tak boleh buat tu. Apalah janji lain buat lain, marah Zafi kata dia marah. Minta maaf. Memanglah Datuk duk buat kerja tu kan. Tapi saya nak tegur jugalah pakej-pakej yang kadang-kadang ada unsur-unsur bohong. Tak marah tu bukan untuk orang lain. Anak murid saya pergi baru ni, tuan-tuan, 7,200. Saya pergi 7,500. Saya duduk kat Hilton. Dia 7,200 Datuk. Dalam pamphlet sebut 500 meter, 1.2 kilometer. Ini kalau ada package ni hampa taubat nasuhah lah. Hampa muta kedarah duit orang tu haram tu. Jaga. Jangan bohong. Terus terang 200 meter kata jadi orang pun tak terkira. 7,200. Tu saya kata hang kata pungkok. Orang Kedah kata pungkok, kata punggung lah. Aku ajak pingat aku, hang tak mau. Anak pi sangat mereka. Anak murid saya 7,200 kalau tambah 300 lagi. Hilton tu lah. Oh, Hilton kira okey lah tu. Langkah-langkah terus ke dataran. Kalau malah nak masuk masjid lah. Jangan buat kerja macam tu. Kita tahu, memang kita tahu, kita akui bumi Mekah, bumi ujian, kita redha. Tapi jangan package buat kerja macam tu. Teruk, tuan-tuan. Kalau kata nak pergi sana, air tak ada, tu bukan kita di luar kemampuan kita lah. Hotel kan sepatutnya yang jaga, betul tak? Tapi kena redha. Saya pergi bawa ni, tuan-tuan. Saya bawa 60 orang. First time saya jadi mutawif. Ui, cakap Arab sampai Arab tak faham tu. Terlalu tinggi. Tak effort tak apa semua tu. Letih dah tu, jadi mutawif aku tak mau jadi dah apa kecil. Tobatlah home tak mau lah. Sudah, tapi ada ilmu lah saya dapat, alhamdulillah. Tapi ini masalah, tuan-tuan. Kita kadang-kadang suka menyalahkan package. Kadang-kadang perkara tu benar yang tak diduga, tak disangka. Sebab tu, tuan-tuan, redha lah dengan ketentuan Allah. Kenapa? Kerana kita ada dalil. Bumi Mekah dan bumi Madinah, bumi ujian. Kadang-kadang kita tak muhasabah dah tu. Kita yang pergi ni bergeluman dengan dosa dan maksiat. Minta terus terang saya sebut kali kelima yang saya pergi bulan lepas ni, paling yang tak tahu nak kata lah. Tapi kita redha. Letih sepasang macam-macam ujian dugaan. Kan? Saya duk fikir saya dosa mana ada. Allah uji juga dengan saya pergi kali pertama, kedua, tiga, empat, okey. Kelima ni terus. Macam-macam ada saja kurangan masalah. Kenapa lah je? Tapi saya redha.
Sebab bumi Mekah dan bumi Madinah bumi ujian. Kalau tidak tuan-tuan, Allah tak utus Nabi Ibrahim AS. Hantar Nabi Ismail dan isterinya Siti Hajar, kan, ditinggalkan di bumi yang kering kontak. Tuan-tuan nak tahu ayat tu, surah Ibrahim surah ke-14 ayat 37. Lepas tu sambung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad juga diuji. Wa idh yamkuru bikal ladina kafaru liyuthbituk aw yaqtuluk aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Surah Al-Anfal surah 8 ayat 30. Semua para nabi rasul diuji, tuan-tuan. Bumi Mekah bumi ujian. Janganlah kita 100% menyalahkan package. Tapi kalau macam package tadi boleh lah. Confirm kalau saya pergi tembak dia punya pemilik lah. Tembak naik ke bulan, tuan-tuan. Baru dia turun, dia sokong bulan. Nyamun tarbus bayar 7,200 1.2 kilometer, tuan-tuan. Ini buat zalim kawan ni. Yang misalnya kalau tahu ikut ustaz pun bagus. Kita dah bagi tahu kita 7,500 tapi 50 meter Hilton. Saya kata redha lah nak buat macam mana. Memanglah redha ustaz, tapi dalam hati tak apa sedap juga. 5 waktu, tuan-tuan. To and fro 2.4 km jalan kaki. Pergi 1.2 km, balik 1.2 km. Dia kata 5 waktu dia boleh buat. Pahala banyak dia tu. Lepas tu saya tengok sejak dia balik, dia kurang nak sembahyang sunat. Pahala banyak. Allah Akbar. Kita redha. Kita redha dengan ketentuan Allah. Tak sabar-sabar nak habis lah, nak habis lah. Ini majlis saya dulu. Yalah, jangan sabar, kita ada lain kerja. Kalau ada lain kerja, kita solat dulu. Bukan masalah tak Stay salah. on time. Apa ni? Positif, bukan negatif bercakap. Tak ada masalah. Saya faham. Sebab saya dijemput untuk menyampaikan kuliah. Saya dah tanya tadi. Pukul berapa nak stop. Betul tak? Kan? Saya pun tahu. Time management. Saya pun tahu. Okey, seterusnya. Ya? Seterusnya, yang kelima tadi, redha dengan ketentuan Allah. Yang keenam. Ini pun saya ringkaskan ni. Nak cut short ni, nak pergi cepat. Saya tahu tuan-tuan keletihan. Yang keenam. Yang keenamnya, suka memaafkan. Tuan-tuan, ialah package ni ada kekurangan, ada tu. Kita tak boleh perfect. Saya pun tak perfect. Orang yang sebut tadi pun sama, ya, tak perfect juga. Nobody is perfect. Semua orang ada kekurangan. Semua orang ada kelemahan. Ini Allah sebut dalam Quran, surah An-Nisa ayat 28. Wa khuliqal insanu dha'ifan. Aku cipta manusia ni dalam serba kekurangan. Jadi kalau ada package tu yang ada kekurangan di sana sini, jadi maknanya yang keenamnya, maafkanlah mereka. InsyaAllah mabrur, tuan-tuan. Ini Imam Nawawi sebut, bukan saya. Awak cakap apa ni? Dalam surah Al-Baqarah 237. Saya nak ambil lah. Okey, tak ada masalah. Di ceramah. Terus. Satu masa lima habis lah. Jangan kamu Keluar. Belakanglah sangat. Keluar lah. Keluar. Memang saya dengar apa dia cakap. Dia nak jual dia package ni. Ya. Bukan dia pakai di ustaz. Sabar, tak ada masalah. Bukan semua boleh terima tuan-tuan yang kita cakap ni. Saya pun ada angin juga, tuan. Jangan ingat ustaz tak ada angin. Kan? Saya bukan budak-budak tau. Saya 60 tahun umur saya. Pengalaman 25 tahun. Tak, you pun nak pasal pun nak bising-bising kat sini. Bukan bising. Time up berhenti lah. Kita nak jangan bising. Bayang. Kita tak tahu agama. Aku tak tahu agama, awak tak tahu. Okey. Sabar. Sabar. Banyak lagi. Sabar. Nanti kita tak mabrur pula kalau tu. Banyak belajar banyak lagi.
Apa yang kuat? Kuat di kebun nampuhan itu tahu. Oke, sabar. Oke. Oke, sabar. Saya nak berhenti dah. Sabar. Jangan dapat. Maafkanlah. Memaafkan yang genap ni. Nak mabrur kena maaf. Dalam Quran wa antafu aqrabu littaqwa ayat 237. Pemaaf itu hampir kepada takwa. Akhir sekali yang ketujuh. Yang akhir sekali. Sabarlah nak habis dah tuan, jangan bimbang. Yang ketujuh akhir sekali suka menginfakkan harta benda. Itu tanda-tanda mabrur. Sebagaimana kita banyak bersedekah di Mekah, di Madinah, kita sambung buat kerja-kerja tu di Malaysia. Hari ini ada dua orang mu'alaf kan yang ingin dapatkan bantuan, tuan bantulah. Wa ma anfaqtum min syai' fa huwa yukhlifu, surah Sabah ayat 39. Dan apa-apa sesuatu yang kamu belanjakan pada jalan Allah, Allah akan memberi ganti. Jadi jangan bimbang, insyaAllah. Yang ketujuh, suka menderma itu di antara sifat-sifat haji dan umrah yang mabrur. Jadi sekadar itu tuan-tuan, mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita bersama. Ribuan kemaafan, terkasar bahasa dan sebagainya. Aku qawli hadza wa astaghfirullahal-azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.